Hai semua, hari ini kami nak kongsi kenapa pokok perlukan biostimulan bukan sekadar baja. Ini penjelasan mudah untuk berkebun di rumah ataupun katakan kita hanya sekadar hobi. Ramai orang fokus pada baja, tapi pokok sebenarnya perlukan biostimulan untuk pulih daripada stres, aktifkan fungsi semula jadi dan tumbuh lebih sihat. Ketahui bila dan kenapa biostimulan penting. Jadi pertama sekali, kalau kita cakap tentang penjagaan pokok, kebanyakan kita akan terus fikir tentang baja, tak kira baja NPK, baja organik atau baja secair. Semuanya penting kerana ia membekalkan nutrien untuk pokok makan. Namun, dalam banyak situasi, baja sahaja tidak mencukupi. Di sinilah konsep biostimulan menjadi relevan. Jadi, baja versus biostimulan, apa bezanya? Secara ringkas, baja berfungsi untuk membekalkan nutrien seperti nitrogen, fosforus dan potasium ataupun kalium. Ia ibarat makanan utama kepada pokok. Biostimulan pula bukan makanan tetapi lebih kepada pengaktif. Dia booster. Fungsinya ialah membantu pokok menggunakan nutrien dengan lebih efisien, mengaktifkan proses semula jadi seperti fotosintesis, meningkatkan daya tahan apabila bertepan dengan stres. Maksudnya, walaupun baja sudah ada dalam media ataupun tanah, pokok yang stres selalunya tak mampu memanfaatkan nutrien tersebut dengan baik. Jadi dengan adanya biostimulan, ia bantu hidupkan semula sistem dalaman pokok supaya ia boleh berfungsi dengan lebih optimum. Jadi pada peringkat mana bilakah pokok paling perlukan biostimulan? Jadi biostimulan sangat berguna dalam situasi di mana pokok berada di keadaan tertekan ataupun tidak stabil. Contohnya pokok baru transplanting. Jadi kita baru pindah tanam, dia mungkin mengalami transplanting shock. Jadi akar biasanya terganggu, pokok mudah layu, daun menguning, atau pertumbuhan terhenti buat sementara. Biostimulan boleh bantu akar menyesuaikan diri dan pulih dengan lebih cepat. Contohnya amino acid, ada unsur-unsur yang aktifkan akar. Lepas itu, cuaca ekstrim, panas terik ataupun hujan berpanjangan. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan pokok jadi lemah. Panas melampau boleh menyebabkan kehilangan air berlebihan. Manakala hujan berterusan pula boleh menjejaskan akar. Jadi dalam keadaan ini, biostimulan boleh membantu meningkatkan ketahanan terhadap stres dan seterusnya daun pucat ataupun pertumbuhan perlahan. Daun yang pucat, internot yang terlalu panjang ataupun pucuk lambat keluar seling menandakan pokok tidak berfungsi secara optimum, bukan semata-mata kekurangan baja. Biostimulan boleh menyokong proses fotosintesis dan metabolisme pokok. Jadi seterusnya, bila kita perlukan biostimulan, ia juga penting masa fasa reproduktif, fasa berbunga, berbuah, apabila pokok mula masuk ke fasa-fasa ini kan. Jadi keperluan tenaga yang meningkat. Biostimulan membantu menyokong proses ini supaya pokok lebih stabil dan tidak mudah gugur bunga ataupun putik. Dan last sekali, tanaman dalam pasu, pokok dalam pasu sering berdepan dengan masalah media yang cepat penat ataupun akan padat kerana dia punya potensi terhad kepada pasu di mana kita tanam tanaman itu. Dia tak macam tanah dekat lapangan. Jadi biostimulan membantu persekitaran akar menjadi lebih mesra, menyokong fungsi akar walaupun ruang terhad. Ia juga menggalakkan mikrob-mikrob bermanfaat dekat tanah tersebut. Jadi secara ringkasnya, pokok membeli apa yang pokok baja membeli apa yang pokok perlukan. Manakala biostimulan membantu pokok menggunakan apa yang sudah ada dengan lebih baik. Jadi gabungan penjagaan asas yang betul, media sesuai, silaman konsisten, cahaya mencukupi bersama dengan penggunaan biostimulan secara konsisten berkala boleh membantu pokok kekal lebih sihat, stabil dan segar dalam jangka panjang. Jadi untuk ringkasan, biostimulan diperlukan apabila pokok mengalami stres seperti selepas pindah tanam, cuaca ekstrim, pertumbuhan perlahan ataupun fasa berbunga. Tidak seperti baja yang membekalkan nutrien. Biostimulan membantu mengaktifkan fungsi semula jadi pokok supaya nutrien digunakan dengan lebih efisien. Itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.